Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antas sami'un alim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارزقنا فهم علما نفقه به نوامرك ونواهيك وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, bersyukur hamba kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia Dia dapat kita berada dalam majlis ilmu di waktu zuhur yang dimuliakan oleh Allah. Terlebih dahulu hamba memohon daripada ahli jemaah, izinkan hamba yang jahil lagi banyak dosa menyambung membaca risalah Wisyahul Afrah yang mana masuk kepada sifat yang keenam, iaitu sifat al-wahdaniyah. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa ilahukum ilahun wahid, dan bermula Tuhan kamu ialah Tuhan yang esa. Lalu ulama iaitu Syekh Abdul Hasan Asy'ari ambil dalil daripada ayat sani waktu bi sifat wahdaniyah. Arti wahdaniyah, esa Allah Ta'ala pada zat. Esa Allah Ta'ala pada zat dengan makna zat Allah Ta'ala tidak ittihad dan tidak hulul. Apa makna zat? Zat ni maqama binafsih, barang yang bawa diri sendiri, itu makna zat. Jadi apa kata zat tu bagi bawa diri sendiri, maknanya esa Allah Ta'ala pada zat, dengan makna zat Allah Ta'ala tidak ittihad. Apa makna ittihad? Makna ittihad tu berkapuh, seumpama iktikad Allah Ta'ala di atas arash. Itu iktikad Allah Ta'ala berkapuh dengan arash. Satu. Yang kedua, esa Allah Ta'ala pada zat dengan makna menafikan hulul. Hulul ni makna dianya penjelmaan Allah Ta'ala di dalam Maryam, ataupun jelmaan Allah Ta'ala dalam Isa, sebagaimana kepercayaan Nasara.
Jadi dua-dua kepercayaan ini boleh jatuh iman kita. Hak tu kita kena belajar wahdaniyah pada zat Allah Ta'ala. Hakikat pada zat Allah Ta'ala, serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab kita tak kena fikir soal zat Allah Ta'ala. Hak kita kena fikirnya atas diri kita. Itu makna pada zat Allah. Dan pada sifat Allah juga. Dan pada perbuatan Allah maka hakikat pada zat, pada sifat dan pada af'al ibarat daripada menafikan berbilang pada zat. Maknanya ada zat Tuhan lain lagi, umpamanya seumpama zat Allah ataupun zat Allah Ta'ala ni berkapuh dengan arash. Allah Ta'ala duduk atas arah, itu makna berkapuh, ittihad. Jadi pada zat menafikan ittihad pada zat dan menafikan bercerai kepada zat, yakni kam mumpasir pada zat. Dan pada sifat pada sifat dan pada perbuatan. Sama ada ni pada zat, pada sifat, pada perbuatan, sama ada bilangan. Bilangan tu makna kam tu bilangnya tu. Kam tu bilangnya. Tu dia. Umpama kita pergi Mekah dulu gak, kalau nak pergi beli gak kam habbah. Berapa ni? Berapa sebutir ni? Kita kecek lagu tu. Itulah dianya kam tu bila yang mutasir, makna ia berhubung, ataupun bilangnya yang mumpasir, makna cerah. Jadi pada zat, pada sifat, pada perbuatan, nak tolak zat Allah Ta'ala bilangnya yang berhubung, ataupun zat Allah Ta'ala bilangnya yang bercerai. Begitu juga sifat Allah Ta'ala. Jadi pada sifat nak tolak bilangnya yang berhubung pada sifat dan berhubung pada sifat ataupun bercerai pada sifat. Itu dia. Begitu juga pada perbuatan, nak tolak bilangnya yang berhubung pada perbuatan ataupun bilangnya yang bercerai pada perbuatan. Situ dulu. Adapun makna asa Allah Ta'ala, asa Allah pada zat itu, iaitu menafikan kam mutasir pada zat. Ayat pula dah. Menafikan kam mutasir pada zat, menafikan bilangan yang berhubung pada zat. Umpamanya seperti misal dia, tiada zat Tuhan bersusun daripada darah, daging, tulang, urat. Itu maknanya pada zat menafikan kam mutasir pada zat, dengan maknanya kita nafikan zat Allah Ta'ala ni bersusun daripada tangan, muka, darah, daging, tulang. Itu pada zat. Ibarat menafi zat Allah Ta'ala bersusun daripada beberapa jisim. Itu dia. Yang kedua, pada zat menafikan kam mumpasir pada zat, dengan makna menafikan bilangan yang bercerai pada zat Allah Ta'ala. Seperti misal tiada zat yang lain menyamai seperti zat Allah. Tak ada. Pakai data ni kita kalau tak dengar darjah ni tak tahulah. Tapi mengikut ura-uranya, apabila orang Yahudi berkumpul ramai, puak dia penuh di
Baitul Muqaddis tu ibaratnya tak lama dah. Tak lama. Sebab Nabi Isa alaihissalam akan turun di menara Baitul Muqaddis. Nabi Isa lah yang akan bunuh Dajjal yang mengaku dia Tuhan. Tu dia. Kita kena tauhid molek. Allah Ta'ala pada zat, pada sifat, pada af'al. Hakikat serah pada Allah. Jadi Dajjal sikit lagi dia mari, dia rupa mata sebutir atas ni. Kalau kita orang Islam, kita nampak atas ni tulis kapora, kape dia. Dia ngaku dia ni Tuhan. Besar tak besar dia boleh pikul. Syurga dengan neraka dia boleh pikul. Tu. Fitnah Dajjal ni nak oyak wi besar. Dia nya boleh arah, wahnya buah. Masa tu kita lapar. Jadi sebelum turun Dajjal ni, ngikut dalam kitab Durrus Samin, kita ni kemara 3 tahun berturut-turut. Tahun yang pertama ujian kurang 1%. Tahun kedua 2%. Tahun ketiga 3% tak ada langsung. Tahun keempat tak ada. Lepas tu baru mari dia. Lepas kita lapar, dia ngaku dia Tuhan. Kalau percaya dia Tuhan, masuk syurga dia. Dia boleh harah angin kok mana. Dia boleh kau ikan dalam laut, tak di matahari. Boleh masuk. Tu besar dia raja ni. Besar. Jadi dia ngaku dia jadi Tuhan. Jadi kita belajar sifat wahdaniyah, Allah Ta'ala pada zat. Mana zat Allah Ta'ala tidak berhubung daripada ada tangan, ada muka. Tu dia. Jangan kita iktikad lagu tu. Baik. Makna asa Tuhan pada sifat, saat ni asa Allah Ta'ala pada zat. Ini sa pada sifat pula. Asa Tuhan pada sifat, iaitu menafikan kam muttasi pada sifat. Kam bilangnya, muttasi makna berhubung. Jadi asa Tuhan pada sifat menafikan bilangan yang berhubung pada sifat Allah Ta'ala. Yakni tidak sekali-kali bagi Allah Ta'ala pada satu jenisnya dua sifat. Umpama Tuhan ada dua qudrat, dua iradat, pada sifat je. Patut duk bila tu nisbah pada sifat. Tu. Kalau kita belajar tinggi sikit lagi, dia panggil tauhidus sifat. Pada sifat. Tu dia. Kalau kita belajar sikit lagi. Tu dia. Baik. Jadi asa pada sifat ni menolak kata Tuhan ni dua qudrat. Jadi tidak ada bagi Allah Ta'ala melainkan qudrat yang satu, patu iradat yang satu, nisbah bilangan ni, dan ilmu yang satu. Dengan maknanya tidak ada bagi seorang satu sifat pun menyerupai daripada sifat Allah Ta'ala. Tidak ada. Tidak ada. Umpama kita pada perbuatan Allah, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Tuhan buat benda-benda ni nisbah pada kata segeranya jadi, kun fayakun. Jadi maka jadi. Tuhan buat ni bukan dengan kalimah kun fayakun dak. Kun fayakun ni ibarat pada kata segeranya af'alullah. Sekira dia kata kun fayakun, maka jadilah. Ni ayatnya segera af'alullah, terjadi. Kalau dia kandak jadi. Bukan buat dengan kalimah kun fayakun. Kena faham molek situ. Baik. Dan menafikan kam mumpasi pada sifat, yakni menafikan bilang-bilangan yang bercerai pada sifat, iaitu tidak ada sifat yang lain menyamai sebagaimana sifat Allah. Tidak ada. Tu tidak ada.
Tu. Kuasa kita ni tidak ada. Tidak ada bagi hamba ni perbuatan yang bahasa ikhtiariah, tidak ada. Melainkan usaha aja. Kita usaha aja ajak orang masuk. Mari jemaah berpuasa. Rumah dekat dah masjid, naik masjid dekat dah. Berusaha ya. Hak bui Allah. Sebab itu itikad kita ahli sunnah wal jamaah, tiada bagi hamba perbuatan yang bahasa ikhtiari melainkan usaha jua. Usaha je kita ni. Tidak ada apa-apa. Sebab itu harta yang ada pada kita, semua yang ada pada kita majazi, pinjaman hakikat Allah Subhanahu wa taala. Situ kita kena berpegang. Baik. Asa Tuhan pada perbuatan pula. Maknanya sa Tuhan pada perbuatan menafikan mumpasi pada perbuatan. Maknanya menafikan bilangan yang bercerai pada perbuatan, iaitu tidak ada perbuatan yang lain menyamai seperti perbuatan Tuhan, tidak ada. Bahkan segala barang yang berlaku dalam alam semua ni, semuanya perbuatan Tuhan. Sama ada perbuatan tu baik rupa dia, dan hakikat perbuatan tu semua tu Allah Subhanahu wa taala. Ini kita tauhidu af'al, pada perbuatan. Umpama kita kata pada perbuatan iman dan taat satu, Allah Subhanahu wa taala. Jahat rupa pada hakikatnya. Jahat rupa mana? Rupa maksiat. Hakikatnya daripada Allah. Daripada Allah hakikatnya. Cuma syariat kata gapo Allah Taala rakyat kita. Betul, iman dan taat daripada Allah, rupa maksiat daripada Allah. Syariat rakyat kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Ini syariat. Apa yang mengena akan dikau daripada kebaikan, maka daripada Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa yang mengena akan dikau daripada kejahatan, maka daripada diri kita. Ini nisbah syariat. Di bang bahasa. Hak baik daripada Allah. Hak tak comel kita. Ini syariat pemolek. Adapun hakikatnya tauhidu af'al Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala kata, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wa ma ta'malun tu kalau kita ngaji nahwu, dia panggil ma masdariyah. Takdir dia wallahu khalaqakum wa amalakum, dan Allah lah yang menjadi akan kamu dan amalan-amalan kita Tuhan belaka. Cuma syariat ni kita kena ada. Jangan kita tinggal. Syariat kita kena ada. Sebab itu itikad kita ahli sunnah wal jamaah, tiada bagi hamba pada perbuatan ikhtiariah melainkan usaha tu. Tu usaha tu. Tu. Orang pagar dah rumah, ukah lagi pagar rumah orang, ambil wanya tu. Tu di bangsa ikhtiarmu tu. Di bangsa saja. Hakikatnya tiada bagi hamba ikhtiariah, tidak ada. Tu dia. Kalau tak sebagai syariat agak pada puan budak-budak dulu ambilnya. Mula pada ni ingat. Ambilnya tu nyo tu belaka. Mau orang lah. Mau orang. Hamba muka besar dalam pagar masjid ni lah dulunya.
Tu habis aking tu ada tu. Habis aking tu. Tu. Jiran tu. Tai anu ayat situ kita. Kita kena pergi molek. Dan sama ada perbuatan diri kita ataupun perbuatan lain, semua tu perbuatan Allah. Tengok. Tiada sekali-kali hamba mempunyai perbuatan pada hakikat, hanya usaha dan ikhtiar. Usaha ikhtiar tu dibangsa pada kita. Usaha kita tu yang tiada memberi bekas, tidak. Cuma dibangsa saja pada kita usaha ikhtiar. Tu dia. Sebagaimana kata Syekh Sulaiman Al-Jazuli dalam syarah Dalailul Khairat, dia kata kan, kita tengok kata-kata Syekh Sulaiman Al-Jazuli. Tiada terbaik daripada seorang, daripada segala hamba. Tiada terbaik daripada seorang, daripada segala hamba, perkataan dan tiada perbuatan dan tiada gerak dan tiada diam, semua ni melainkan sungguhnya telah terdahulu ia perkataan, ia perbuatan, ia gerak dia ni pada ilmu Allah Ta'ala, pada qadanya Allah Ta'ala, dan qada Allah Ta'ala pada azali lagi. Kita tak boleh lagi. Semua ni qada Allah Ta'ala. Cuma dibangsa pada kita. Dibangsa. Sabit iktikad ahli sunnah wal jamaah amboleh kelik. Tiada bagi hamba perbuatan ikhtiariah melainkan usaha juga. Tu dia. Siapa ajar kita ni? Syekh Nur Muhammad, tok guru pada tok kenali dalam kitab Faridatul Faraid. Sebenarnya sepatutnya kita ni jangan tinggal kitab Faridatul Faraid. Kena belajar. Banyak fardu ain dalam tu. Fardu ain. Ni buat perih. Buat perih. Oh, faredah. Mana nom tafsir. Jumpa tafsir. Pamulah kata tu ada muka lah, tu ada tangan lah. Kita tak belajar kitab tu. Itu orang panggil mujassimah, musyabbihah. Tu dia. Kita nak royak situ. Tarik deh. Kita baca wahdaniyah sikit. Faham royak bab puasa. Masuk panjang lagi. Walhasil, apabila dikatakan wajib bagi Tuhan bersifat wahdaniyah, maka ternapilah kam yang 5 itu, iaitu ternapi kam muttasi dan kam munfasih pada zat, pada sifat dan pada af'al. Itu dia. Apa kalau kita tahu Allah Ta'ala pada zat, pada sifat, pada af'al, menafikan kam muttasi dan kam munfasih pada zat, pada sifat dan pada af'al. Taik habis itu. Itu dia. Itu dia. Maka ini 6 sifat yang pertamanya. Ini sifat dah kita belajar. Ambo baca dalam online ni juga, start daripada sifat wujud. Tu dia. Tu dia. Tu dia. Hari ni sifat wahdaniyah. Jadi ni sifat yang pertama tu, sifat yang pertama sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah kena ke wujud tu saja. Ambo royak sikit. Gapo sifat nafsiyah ditaarif oleh ulama? Hiyal halu alwajibatul lizzat madamatiz zat. Wujud-wujud ni satu hal yang wajib bagi zat selama berkekal zat. Itu dikatakan wujud. Jadi wujud ni satu kelakuan yang sabit bagi zat selama berkekal zat. Selama berkekal ambo di sini dikatakan ada. Jadi ada tu satu kelakuan yang sabit bagi zat ambo selama berkekal ambo di sini.
tu dikatakan wujud tu. Tu dah. Lah tu je. Wujud ni boleh kelih, tak boleh kelih. Hak boleh kelih hamba. Ada tu boleh kelih, tak boleh kelih. Cuma satu kelakuan yang sabit bagi zat selama berkekalan zat hamba di sini. Sebab itu sifat wujud ni, wujud pada Tuhan ni nampak dengan mata hati. Nampak dengan mata hati. Ada sifat wujud. Jadi ada pun pada kharik tak wujud, tak ada. Boleh tengok? Tak boleh. Tu dia. Dan tak nampak, tak nampak. Cuma pada mata hati. Tu dia. Dia panggil. Tu dia. Tu sifat nafsiyah. Taib. Dan iaitu sifat nafsiyah wujud. Kita belajar dah. Dan yang 5 kemudian daripada itu, 5 tu sifat salbiyah. Mana sifat salbiyah? Sifat salbiyah ni, hakikat sifat salbiyah ni sifatun dalatun ala nafyi ma la yaliku bihi, la yaliku billahi azza wa jalla. Sifat nafsiyah ni sifat yang menunjuk, sifat salbiyah ni sifat yang menunjuk di atas nafi barang yang tiada layak bagi Allah. Hamba boleh klik sifat salbiyah ni sifat yang menunjuk di atas nafi barang yang tiada layak bagi Allah Ta'ala. Ataupun kita takrif sifat salbiyah ni menafikan barang yang tak layak dengan Allah. Umpama kita kata qidam, kita belajar dulu. Qidam sedia. Sedia ni ibarat daripada menafikan adam yang dahulu bagi wujudnya. Sedia Allah nak tolak balik kata dulunya Tuhan kita tak ada, lepas tu baru ada. Sebab itu qidam ni masuk dalam sifat salbiyah. Sebab ni qidam ni sifat salbiyah ni sifat yang bahasa tahkuk, kejak pada akal kata Tuhan bersifat dengan sifat salbiyah. Tu dia. Tu. Satu. Jadi sifat qidam menafikan adam yang didahulu bagi wujud Allah. Satu. Makna baqa ibarat daripada makna baqa kekal tu apa makna baqa kekal? Sudah dah lah. Makna kekal ni ibarat daripada menafikan adam yang menghubung ke bagi wujud Allah. Kekal tu ni apa makna kekal? Ibarat daripada menafikan menghubungi ada tu ni oleh tak ada. Tu dia. Tu makna kekal. Jangan ada apa makna kekal. Kekal. Tak lepas fardu ain kita. Apa makna kekal? Ibarat daripada menafikan tak ada yang menghubungi bagi wujud Allah Ta'ala. Makna kekal ni ada seada-ada. Ada tu kita tak dihubungkan oleh tak ada depan hari lagi. Itu makna baqa. Baik. Makna mukhalafatuhu lil hawadis. Yang ketiga, ibarat daripada menafikan bersamaan Allah bagi segala yang baru. Itu mukhalafatuhu lil hawadis, menafikan bersamaan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Tu Quran mari laisa kamislihi syai', tiada umpama bagi Allah Ta'ala sesuatu. Ulama buat tubiklah mukhalafatuhu lil hawadis. Mukhalafatuhu lil hawadis makna dia ibarat daripada menafikan bersamaan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Itu dia. Dan makna qiyamuhu ta'ala binafsih ibarat daripada menafikan berkehendak Allah Ta'ala kepada zat dan berkehendak Allah Ta'ala kepada
kena jadi. Tu dia. Apa makna qiyamu ta'ala binafsi widu ala kepala kita? Apa makna berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri? Dengan makna Allah Ta'ala tak berkehendak kepada zat, sebab dia zat dah. Yang kedua, Allah Ta'ala tidak berkehendak kepada yang menjadikan dia, sebab dia qadim. Tu dia. Quran kata wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekal zat Tuhanmu yang mempunyai sifat jalal dan sifat kekerasan. Faham hari ininya makna wahdaniyah. Wahdaniyah ni ibarat daripada menafikan berbilang pada zat, pada sifat, pada af'al. Maka semua ni tak patut, semua ni dinafikan, mana tak patut bagi Allah Ta'ala, kerana mustahil pada zat Tuhan kita bersifat dengan sifat yang mustahil. Mana sifat mustahil? Umpama dua zat Tuhan kita, itu mustahil. Sabit kita tak boleh terima. Hak Nasara nak panggil Allah ni Allah Ta'ala rakyat dah. Qul huwallahu ahad. Allah tu sa, lam yalid, Allahu samad, Allah tempat tumpuan. Lam yalid, tak pernah beranak. Wa lam yulad, dan tidak pernah diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia Allah Ta'ala jelma dalam Maryam, dan Allah Ta'ala jelma dalam Isa. Kok mana tu? Payah nak kata Allah tak boleh terima lah kitanya. Ada situ. Baik. Jadi alhasilnya, sab Allah Ta'ala ni kita tauhid, mengesahkan Allah pada zat, pada sifat dan pada af'al. Jadi af'alullah jua yang memberi fa'il yang mutlak, iaitu af'alullah. Af'alullah fa'il yang mutlak. Ambil petikkan sikit. Makna af'al yang mutlak, fa'il yang mutlak, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dia kata sini, ammal arifuna, adapun orang arif, belalah kita tak sapaklah orang arif pun nak royak orang arif ni, orang tauhid wahdaniyah pada perbuatan Allah Ta'ala. Orang arif ni fala yarawna li anfusihim syai'a, maka tiada melihat mereka itu orang arif, bagi diri mereka itu arif sesuatu pun ia tak nampak. Hatta ya'tamidu alaihi, hingga iktimak mereka itu arif atas sesuatu dak, ia tak iktimak atas dia. Hatta ya'tamidu alaihi, hingga iktimak mereka itu arif atas diri dia. Taik dak, bal yusyahiduna, bahkan musyahadah mereka itu arif annal fa'ilal haqiqiyya, bahawa fa'il yang hakiki huwallahu ta'ala, Allah Ta'ala lah fa'il yang hakiki. Allah Ta'ala lah yang membuat pada hakikatnya Allah. Wa annahum, dan bahawa mereka itu arif billah ni mahallun, ialah tepat letak li zuhuri dhalik, bagi menzahirkan demikian itu amalan jawarih kita, menzahirkan af'alullah. Ini tauhid pada af'alullah, sebagaimana Allah Ta'ala kata, la tataharraku dzarratun illa biiznillah, tidak bergerak satu zarah melainkan izin Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ayat lagi, wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha harama, tidak melontar oleh engkau wahai Muhammad waktu engkau melontar, sesungguhnya Allah melontar. Nampak tak? Sabi Allah Ta'ala pesan kita,
wattaqu fitnatan la tusibanna alladhi nazalamu khassah. Hendak kamu takut akan fitnah, akan bala Allah Ta'ala. La tusibanna alladhi nazalamu khassah. Bala ni tak kena orang zalim saja, tak. Dia kena turun, habis. Supaya ni lah. Apa kita tak lebah pun. Dah lah demo tak semaya, tu belalah demo. Pak kita nak pergi semaya pun tak boleh. Apa dia tu turun bala habis. Dia tu turun bala habis belakang kita ni. Sebab itu hamba nak ambil sikit. Hadis kursi. Hadis kursi ni Allah Ta'ala beri ilham kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana? Qal salasun man hafaza alaihinna fahuwa waliyul li haqqa. Siapa-siapa pegang 3 perkara ni, maka dia tu wali aku sebenar, kata Tuhan. Kita pegang 3 perkara, wali Allah yes benar. Wa man dayya'ahunna, siapa-siapa mengsia-siakan 3 perkara ni, bahwa aduwwul li haqqa, maka dia tu seteru aku hak sebenar, seteru Allah yang sebenar. Tak seduk agah dia dia semaya, kita tak semaya, tak seduk katalah, tak seduk kata. Kau bukan agah dengan demo. Kau demo boleh wi pahala kau, boleh wi syurga kau lah. Tak boleh. Tak gitu. Nak minta binti demo sia sehari pun tak boleh. Sah nak wi syurga. Bukan kau buat amal nak tunjuk demo. Kau nak membaktikan sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia illa liya'buduni. Tengok, kalau kita baca Quran liya'buduni, bapa tak baca nah, baca ni bapa, supaya mengabdi mereka itu akan daku. Tu ibarat hazaf ya lil wiqayah. Kita kena belajar nahu-nahu kalau kita nak dalil. Baik, Nabi kata kalau kita pegang 3 perkara, dia tu wali aku hak sebenar. Kalau kita sia-sia 3 perkara, dia tu seteru aku hak sebenar. Qila ya Rasulullah, dikata ya Rasulullah, wa ma hunna, gapo gak 3 perkara tu ya Rasulullah? Qal, kata Nabi, as-salah, 1. Yang kedua, was-saum. Yang ketiga, wa huslul janabah. Kita pegang 3 perkara ni, wali Allah hak sebenar. Kalau kita tak pegang 3 perkara ni, seteru Allah yang sebenar. Tak seduk kata wagah bodia semaya, tak seduk kata. Sabit tu dalam hukum fiqh kita. Dalam hukum fiqh kita, yang mana ambo akan baca bab orang tinggal semaya dalam kitab Wishahul Afrah ni. Akan jumpa depan hari lagi. Baik. Yang mana kalau kita wi zakat kepada orang tak semaya, hukum fiqh kita sah wi zakat, tetapi haram kita wi sebab dia tak semaya. Baik. Tu dia. Waqal, kata Nabi, hunna, 3 perkara ni semaya, puasa, mandi junub ni, amanatun, ialah amanah bainallah wa baina ibadih, amanah antara Allah Ta'ala dan antara hamba dia. Tu kita mari dunia ni, kalau tak semaya sekara, penak kita. Sebab Allah Ta'ala kata dah, kalau mau baca ayat penat tak penat pun kena baca. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam suratul A'raf ayat 179. Allah Ta'ala kata,
Hak tak beratnya mula-mula nak raya. Hak tak beratnya ayat surah A'raf ayat 90 ni. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatun minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau bahawa ahli kampung, ahli tupak semua ni, hak dekat rumah hamba semua ni beriman dan bertakwa kepada Allah, beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim, nescaya kami buka atas mereka itu barakatun minas samai wal ard, keberkatan daripada langit dan bumi. Kalau ahli kampung ni beriman. Bapa hamba kata ahli kampung bersama telah hamba ahli kampung sini. Tu dia. Walakin kazzabu, tetapi mendusta mereka itu ahli kampung. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka sebab tu kami ambil salah akan mereka itu dengan bara yang adalah mereka itu berusaha. Tengok salah. Masya Allah. Boleh. Tak boleh sekolah pula dah anak domo. Cikgu, Allah ni duk sekolah ngah gotu ngah. Allah, kita hak banyak dah dekat. Allah ayah topak, topak. Pah. Ni bala tu ingat. Jangan kita covid ni majazi ya sebenarnya. Pinjam je. Oh sebenar dia tu. Sebab apa? Sebabnya sini. Sebabnya kita mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Tak percaya. Kalau percaya naik semaya belakang lah. Percaya hari akhirat. Apa tak naik semayanya? Umur beraninya. Sabi abang ambo. Sebut abang ke. Mujur dah. Ambo dibesarkan dengan tidak ada ayah. Ambo umur 17 bulan. Ayah ambo mati. Mujur dah. Abang-abang ambo ni. Masya Allah. Kalau tak semaya, tak ngaji Quran, tak sekolah, dia lah pihak. Agak kecil ambo tak ada nak ambak. Ambo boleh lari. Abang ambo je terlebih ambo. Alhamdulillah. Sambung cerita ambo. Baik. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Allah Ta'ala ayat dalam suratul A'raf akhir sekali. Ambo nak baca. Banyak lagi ceritanya. Tu dia. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Demi sesungguh kami masukkan neraka jahannam banyak daripada jin dan manusia. Masuk neraka jahannam. Tu. Baik. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Bagi mereka itu manusia dan jin ni. Kita jin ni dia panggil kita dia. Jin dia ditaklif oleh Allah sebagaimana kita ditaklif oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahum, bagi mereka itu manusia, qulubun, ada hati, la yafqahuna biha. Tak faham mereka itu. Tak faham. Ada hati, la yafqahuna biha. Wak tak faham. Duk bira masjid pun wak tak faham. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Ada mata, buat tak nampak. Buat tak nampak. Orang pergi masjid, kita tak. Buat tak cara je. Tu dia. Baik. Wahum udhunun la yasma'una biha. Bagi mereka itu ada telinga tapi tak dengar. Tak dengar. Buat tak dengar. Orang baik, Masya Allah. Kita masjid kita ada Tok Bila Rawatik ni 2 orang. Tok Imir Rawatik 2 orang. Nak suruhnya berjamaah. Tak dengar belaka. Ulaika kal an'am. Orang tu
Orang ada hati wak tak faham. Orang ada mata wak tak nampak. Orang ada telinga wak tak dengar. Orang tu kal an'am, seperti binatang. Balhum adall, bahkan mereka itu lebih sesak daripada binatang. Ulaika humul ghafilun, orang itulah orang hak lalang. Kalau kita kecek kasar, kalau lembu boleh rayaji, boleh buat geyeng. Kalau kita, Masya Allah, sabit itulah dia kata sini dalam hadis kursi, orang tak semaya, orang tak puasa, orang tak semandi junub, aduwul li haqqa, seteru aku yang amat kata. Taib. Umira bil muhafazah alaih, disuruh kita dengan memelihara ke atas 3 perkara. Taib. Murak daripada 3 perkara. Kita semaya, kita kena dirikan semaya dalam waktu, serta kita tunaikan fardu, wajib dan sunat. Tu dianya. Taib. Jadi kalau kita semaya luar waktu, masuk dalam kata fawailul lil musallin, maka neraka bagi orang semaya, an salatihim sahun, daripada semaya mereka itu sahun, ai tahawun anis salah, mudah-mudah dengan semaya. Tak semaya zuhur melainkan masuk asar baru semaya zuhur. Tak semaya asar melainkan masuk ngorek baru semaya ngorek. Ini masuk dalam orang tahawun anis salah. Itu dia. Jadi kalau kita mensia-siakan waktu ni, masuk dalam orang tahawun anis salah. Akhir hadis sabit tu Nabi pada malam Isra' dia jumpa dengan satu golongan, yang mana golongan ni dianya duduk katok pala. Andah pala dia pecah kembali baik molek balik mula, ia pun handah pula pala dia. Tu dia. Lalu tu lah Nabi kata kepada Jibril pada malam Isra' tu, Nabi tengok beberapa laki-laki dan perempuan duk pukul atas kepala dia, mengalir darah-darah seperti sungai yang besar, berkata, hei celaka, hei saburah, ya wailah, ya saburah. Maka Nabi pun kata, ya Jibril, siapa tu? Jibril pun kata, orang itulah mereka yang semaya pada lain daripada waktu. Semaya lain daripada waktu. Mana tak semaya zuhur, asar baru. Tu dia. Kita hak mana-mana tak semaya laginya, tak puasa lagi, kita taubatlah dengan adanya umur kita yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala. Kita masih lagi ada waktu. Tu dia. Kita taubat kepada Allah. Allah Ta'ala tak lemah daripada menerima taubat. Ambo jurayak je. Jurayak. Hak bui hidayah taufik Allah. Man yahdillah fala mudhillalah. Siapa-siapa Allah Ta'ala nak beri petunjuk, maka tidak ada orang boleh menyesat. Wa man yudlil, siapa-siapa Allah Ta'ala nak menyesat, fala hadiyalah, maka tidak ada orang boleh beri petunjuk. Tu dia. Kalau Tuhan nak beri hidayah, tidak ada orang boleh sesat. Kalau Tuhan nak menyesat, maka tidak ada orang boleh beri petunjuk. Hamba serah situ. Sekat tu dulu. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa habzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya Allah. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrij. Walhamdulillahi rabbil alamin.